Selamat pagi. Hari ini kita akan masuk bab 4, bab yang kita lompat sebelum ini. Okey, jadi bab ini mungkin diminati oleh sesetengah pelajar sebab bab ini bukan sahaja kira-kira, dia juga melibatkan melukis. Okey, kita tengok apa yang kita perlu tahu dalam bab ini. Ada 5 perkara. Yang pertama, kita perlu tahu hubungan antara ukuran sebenar objek dengan ukuran lukisan. Yang kedua, apakah skala bagi suatu lukisan berskala? Jadi dua ini adalah konsep. Setelah kita faham apa itu skala, kita akan kira skala, mengira ukuran objek dan juga ukuran lukisan berskala. Kemudian kita akan melukis dengan menggunakan skala yang diberi dan juga melibatkan teknik-teknik menggunakan jangka lukis untuk melukis garisan atau sudut-sudut yang kita telah belajar sebelum ini. Kemudian kita akan menyelesaikan pelbagai masalah yang melibatkan lukisan berskala. Jadi untuk hari ini kita akan masuk daripada 1 hingga 3 sahaja. Okey, sila keluarkan buku 2, muka surat 13. Okay, first kita akan tengok apa itu lukisan berskala. Lukisan berskala sebenarnya merujuk kepada lukisan, di mana lukisan itu dilukis dengan keadaan semua ukuran adalah berkadaran dengan ukuran pada objek sebenarnya. Contohnya, ini adalah sesuatu rumah. Ukuran sebenarnya adalah 7.5 meter kali 6 meter. Tetapi dilukis dalam bentuk ini dengan ukuran lebih kecil menjadi 7.5 cm kali 6 cm. Jadi ini adalah lukisan berskala daripada objek sebenar di mana setiap sisi panjang dan lebar dia adalah berkadaran dengan ukuran sebenar. Jadi first thing kita kena tengok hubungan antara objek dengan lukisan. Sini ada 6 lukisan. Yang mana satukah, mana 3 yang merupakan lukisan kepada objek? Kita tengok satu persatu. Raja 1. Sama tak bentuk dia? Sama kan? Sini 2 unit. Sama juga dengan TS. Ini SR 4 unit. Jadi Raja 1 ialah lukisan kepada objek di mana dia lukis dengan saiz yang sama. Raja 2 dengan jelas kita boleh nampak dia lebih kecil. Tetapi adakah setiap sisi, setiap ukuran adalah berkadaran? Kita tengok TS dulu. TS pada ukuran asal 2 unit. Dia telah jadi 1 unit. Jadi 2 kepada 1 dia telah kecil separuh. Jadi jika dia berkadaran, SR 4 unit pun akan diseparuhkan. So, 4 diseparuhkan akan jadi 2. Betul. Jadi, untuk ukuran lain pun sama. Kita boleh dapati Raja 2 adalah lukisan berskala. Di mana lukisan ini dilukis dengan lebih kecil. Dengan kadar separuh daripada objek asal. Kita tengok Raja 3 pula. Cuba tengok dia lukis SR. SR 4 unit, dia juga lukis 4 unit. Jadi di sini tiada perubahan. Cuba tengok TS. TS asalnya 2 unit, dia telah kecilkan. Jadi di sini kita boleh nampak dia tidak berubah secara berkadaran. Sini ubah tetapi sini tidak berubah. Jadi Raja 3 bukan lukisan. Sama juga dengan Raja 4. TS dengan SR sama. Tetapi TU dia asalnya 2 unit, sini sepatutnya 2 unit. Jadi ini Raja C bukan lukisan. Raja 5 boleh nampak jelas bentuk pun tak sama. PU sepatutnya 2 unit, dia jadikan 4 unit. Raja 6 nampaknya semua menjadi besar secara berkadaran. Cuba tengok betul tak? Sini 2 unit. Tetapi sini jadi 3. Jadi 2 kepada 3.
Jadi jika perubahan 2 kepada 3, SR sepatutnya 4 pun kena ikut kadar yang sama. Jadi 2 kepada 3, dia telah besar sebanyak 1.5 kali ganda. Jadi 4 pun kena besar 1.5 kali ganda, kita akan dapat 6. Jadi SR dia kena lukis 6 unit, betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Okay, jadi untuk setiap sisi juga memenuhi syarat ini, iaitu dia telah membesar sebanyak 1.5 kali ganda. Jadi sebagai kesimpulan, kita boleh katakan rajah 6 juga merupakan rajah lukisan di mana dia dilukis lebih besar 1.5 kali ganda. Okay, jadi jawapan untuk ini, rajah yang merupakan lukisan adalah rajah 1, 2 dan 6. Okay, sekarang kita akan lukis semula. Ini senang sajalah. Masih dalam bahagian tengok hubungan antara objek dengan lukisan. Jadi dia minta kita lukis 3 syarat. 1 sama saiz, yang kedua lebih kecil sebanyak separuh, yang ketiga lagi besar sebanyak 2 kali ganda. Jadi kita tengok ini. Okay, kita tengok dulu sisi tepi atas, tepi kiri kanan. Jadi 2 unit. Kalau sama. Kemudian bahagian yang sengit ini 1 unit, 1 unit. Kalau lebih kecil 2 unit akan jadi 1 unit. Dan bahagian ini separuh kan dia akan berada di sini. Okay, sini tak ada titik untuk kita plot. Jadi kena agak-agak. Okay, dan pastikan titik itu berada di tengah sisi 4 ini. Okay, kalau 2 kali ganda, 2 unit akan jadi 4 unit. Okay. Yang sengit ini, sengit ke 1 unit, dia akan jadi sengit ke 2 unit. Okay, jadi itulah apa yang kita boleh nampak jika sesuatu lukisan itu adalah lukisan berskala kepada objek. First, bentuk mesti sama. Dan kita boleh dapati sudut setiap bucu adalah sama. Dan apa yang berbeza di sini sebenarnya adalah saiz sahaja. Sama ada dia lebih besar, lebih kecil atau sama. Jadi kamu boleh cuba ini. Okey. Okey, kita tengok skala. Okey, sekarang kita sudah faham konsep hubungan antara ukuran objek dengan ukuran lukisan. Okay, sebenarnya dia mesti sama bentuk, cuma beza saiz. Jadi sekarang kita nak cari skala. Macam mana kita nak cari skala itu? Konsep pertama kita kena tahu. Sebenarnya skala adalah satu perbandingan di mana dia banding dalam unit ukuran yang sama. Okay. Ukuran lukisan kepada lukisan objek. Jadi kita boleh tulis dalam bentuk pecahan ataupun kita boleh tulis dalam bentuk nisbah. Okay, setelah itu kita akan ringkaskan dia kepada 1/n. Di mana kita akan ringkaskan ukuran lukisan sehingga jadi 1. Kemudian n adalah bergantung kepada perubahan ukuran objek setelah dibahagi dengan ukuran lukisan berskala. Okay, kemudian bila kita dapat 1/n, inilah kita panggil skala. Okay, dan skala ini juga boleh ditulis dalam bentuk nisbah. Okay, yang lebih kerap kita nampak dalam bentuk ini. Contohnya dalam geografi, okay, you selalu nampak ini. 1 dot dot, katakan 20,000. Apa maksud dia? Okay, ini adalah skala. Maksud dia 1 cm pada peta mewakili jarak sebenarnya 20,000 cm pada jarak sebenar. Jadi 1/n ini, okay, walaupun dia tak tulis apa-apa unit, kita perlu sentiasa ingat unit yang digunakan adalah cm. Okay, jadi kita sudah tahu formula skala, iaitu 1/n atau 1/n. Sekarang kita nak tengok hubungan n itu. Bukan 1/n ya, n sahaja. Dengan lukisan. Okay, apa hubungan n dengan ukuran lukisan kita? Okay, kita tahu apa? Kita tahu skala adalah suatu perbandingan dalam bentuk pecahan atau nisbah. Jadi, nisbah 1/n sebenarnya kita boleh nampak dengan jelas.
Okey, lukisan kita nak lukis lebih besar, lebih kecil atau sama. Kita bandingkan dengan N sahaja. 1 merujukkan kepada ukuran lukisan. N merujuk kepada ukuran objek. Okey, contohnya, kalau kita nampak satu skala 1:1, bandingkan ukuran lukisan kepada objek. Lukisan lebih kecil atau sama? Atau lebih besar? Sama. Jadi kita boleh dapati bahawa ukuran lukisan sama dengan objek. Seterusnya kita tengok 1:2. Tengok yang purple ni. 1 banding dengan 2. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Ini bermaksud lukisan kita lebih kecil. Yang seterusnya 1. Depan ni banding dengan 1/3. 1 lagi besar atau lagi kecil? Lagi besar. Okay, jadi lukisan kita lebih besar. Jadi di sini kita boleh buat satu kesimpulan bahawa jika nilai N 1, maka lukisan kita sama dengan objek. Yang kedua, jika N melebihi 1, macam ni. 2 lebih besar daripada 1, jadi kita akan lukis dengan ukuran lebih kecil. Kalau N dia lebih kecil daripada 1, biasanya dalam bentuk pecahan lah. Okey, jadi kita akan lukis dengan lebih besar. Okey, di sini ada satu tips. Okey, kalau you nampak, kalau you nampak ini 1/3. Okey, kita nampak 1 di atas. Kalau nampak 1 di atas, kita boleh terus dapat maklumat daripada penyebut dia. Okey, iaitu lukisan kita adalah 3 kali lebih besar. Okay, kalau kita dapat N dia adalah 1/2, 1 di atas, kita boleh terus ambil 2 dia. Jadi maksudnya kita nak lukis 2 kali lebih besar. Okey, dan seterusnya. Okey. Okey, jadi sekarang kita dah start nak cari skala. Dia nak kita tulis dalam bentuk 1/N. Jadi kita nak tulis dalam bentuk nisbah. Okey. Okey, jadi di sini apa yang kita boleh banding adalah salah satu sisi. Okey, kita ada banyak sisi di sini. Kita pilih satu yang berkaitan saja, yang berkadaran. Okey. So, first kita kena tahu skala itu adalah perbandingan antara saiz lukisan kepada objek. Susun dulu ini. Pastikan kita kena pasti mana satu objek, mana satu lukisan. Jadi lukisan ialah ini. Okey. Jadi kita pilih salah satu sisi untuk bandingkan. Sini 3 unit, sini 6 unit. Jadi 3/6. Kemudian kita terus satukan bahagian pembilang dia. Okey, 3/3 kita akan dapat 1. Jadi macam mana kita nak dapat nilai N? Atas bahagi 3, bawah kita pun bahagi 3. Jadi 6/3 kita dapatlah 2. So, kita sudah dapat skala dalam bentuk pecahan, tukar sahaja kepada nisbah. Okay, kita tengok nombor B pula. Okay, B, kita ada 2 maklumat. Okay, kita boleh bandingkan lukisan 20/4 ataupun lukisan 15/3. Okay, jadi kita pilih salah satu. Saya ambil lebar dia lah 20 banding dengan 4. Okey. Jadi 20 bahagi dengan 4, 20 terus bahagikan 20 supaya saya dapat 1. Jadi bawah pun ikut 4 bahagi 20. Okey. Kalau you pandai ringkaskan, boleh ringkaskan 4/20. Ringkaskan 4/20. 1, 4, 4, 5, 4, 20. Okay, kalau you tak pandai ringkas macam ini, tak apa. You guna kalkulator. You tekan 4 ABC 20. You akan dapat juga. Okay, 1/5. Okay, jadi kita akan dapat 1/1/5. Jadi pecahan tukar kepada nisbah. Itulah jawapan kita. Okay, kita tengok C pula. Okay, C, kita tak ada ukuran pada lukisan dan objek. Tetapi kita boleh dapat ukuran daripada apa? Grid. Okay, kita boleh bandingkan 1 cm kepada 0.5.
Jadi, kedua-dua unit ini adalah sama. Jadi, kita boleh terus bandingkan. Okey. Untuk pembilang dia sudah dapat 1. Jadi, 0.5 ini kita akan tukarkan dia kepada pecahan. So, macam mana nak tukarkan? Paling senang. Okey, tekan je ABC dalam kalkulator. You insert dulu 0.5, kemudian you tekan ABC. Akan dapat 1/2. Ataupun you boleh tukarkan 0.5 kepada pecahan dulu 5/10. Kemudian you ringkaskan inilah. 1, 5, 5, 2, 5, 10. Jadi you tetap akan dapat 1/2. So, kita sudah dapat skala dalam bentuk pecahan. Tukarkan sahaja kepada nisbah. Okey. Last. Okey, kita nak bandingkan lukisan segitiga bersudut tegak. Okey. Ukuran lukisan kepada objek. Kita ada 2 maklumat. Kita boleh bandingkan tinggi dia ataupun tapak. Okey, saya pilih tinggi lah. Okey, jadi saya pilih 6 banding dengan 9. 6 terus bahagi 6 dapat 1. Okey, kemudian 9 bahagi 6. Kita dapat berapa? 9 bahagi 6. Kita boleh ringkaskan dengan sifar 3 lah. 3, 3, 9, 2, 3, 6. Jadi kita dapat 3/2. Okey, kalau you tak pandai ringkaskan, you boleh tekan kalkulator juga. Tapi dalam kalkulator, you akan dapat pecahan. Ini. Jadi untuk ini, kita kena tukarkan kepada pecahan tidak wajar. Okey, iaitu 1 kali 2, 2 tambah 1 untuk dapat nilai pembilangan dia. Jadi 3/2 sama juga. Okey, jadi kita sudah dapat skala dalam bentuk pecahan, tukarkan kepada nisbah sahaja. Itulah jawapan kita. Okey, sebenarnya kita tahu skala boleh tulis dalam bentuk pecahan dan nisbah. Kalau kita nak terus cari skala dalam 1/n dengan guna nisbah pun tak ada masalah. Okey, kita guna D sebagai contoh. Okey. Skala adalah L per O. Kita boleh tulis juga dalam L nisbah O. Dan kita susunkan sahaja. L kepada O adalah 6/9. 6 adalah ukuran L. 9 adalah ukuran O. Kemudian kita bahagikan kedua-duanya dengan 6. Supaya 1/n kita boleh dapat 1 di depan. Jadi 6 bahagi 6 supaya kita dapat 1. Jadi 9 bahagi 6 kita boleh ringkaskan macam tadi. Guna sifar 3. 3, 3, 9, 2, 3, 6. Jadi kita sudah dapatlah jawapan. Tak payah tukar lagi daripada pecahan kepada nisbah. Terus dapat jawapan 1 nisbah 3/2. Okey, jadi kita sudah tahu cara-cara untuk mendapatkan skala dalam bentuk 1/n atau 1 nisbah n. Okey, sekarang kita boleh masuk pengiraan. Okey. Sebenarnya untuk pengiraan bab ini, kalau kamu sudah mahir perkadaran, maksudnya 1 orang 2 apple, 2 orang 4 apple. Kalau you sudah faham ini sebenarnya sangat senang. Tapi untuk sesetengah orang yang tak boleh faham, tak boleh nampak konsep ini, okay, you boleh cuba cara menghafalkan formula. Okay, kita tahu skala adalah perbandingan antara ukuran lukisan kepada objek. Jadi kalau kita modifykan formula ini, kita boleh dapat Tn itu sendiri adalah perbandingan ukuran objek kepada lukisan berskala. Jadi ini kita boleh dapat satu formula. Okay, jika ukuran objek saya guna short form O, lukisan saya guna L, kita boleh dapat formula ini. Okay, iaitu N sama dengan O per L. So, segitiga ini, piramid ini membantu kita apabila saya nak cari O. Okay, maka saya boleh dapat, kita boleh darabkan N kali L. Okay, kalau saya nak cari, kalau saya nak cari L, saya tutup L. Kalau saya nak cari L, saya tutup L. Jadi, saya akan guna O bahagi N. Okay. Okay, kita tengok nombor 2. Okay, sebuah peta dilukis dengan skala 1/25,000. Maksud apa?
dalam peta itu 1 cm mewakili 25,000 cm pada jarak sebenar. Okay, dia nak kita cari jarak sebenar dalam km yang diwakili oleh jalan raya yang panjangnya 5 cm pada peta itu. Jadi dia nak kita cari jarak sebenar, iaitu O lah. Objek sebenar. Jadi kalau kita nak cari O, kita tutup O. Apa yang kita kena ada? N kali L. N ialah daripada nisbah iaitu 25,000 cm. L kita 5 cm. Jadi unit cm sudah sama. Kita boleh terus darabkan sahaja. Dapat jarak sebenarnya 125,000 cm. Cuma kita punya jawapan dalam unit km. Jadi kita kena tukarkan cm kepada km. Okay, cm tukar kepada km. Kita kena step by step. Tukar kepada meter dulu. Okay. Dengan bahagi 100. And then tukar kepada km bahagi dengan 100. Kita akan dapat 1.25 km. Okay, kita tengok nombor 3 pula. Jason melukis sebuah kubus dengan skala 1 kepada 1/10. Apa maksud ini? Tadi kita dah bincang. Kalau you nampak ini, 1 sebagai pembilang, kita nampak 10 di bawah, automatically kita tahu kita akan lukis 10 kali ganda lengan lebih besar. Kan? Okay, kita tengok soalan. Jika panjang sisi kubus itu adalah panjang sisi lukisan 20, kalau dia lukis 20, apakah dimensi sebenar? Okay, jadi sama dengan tadi. Okay, kita nak cari panjang sisi asal, iaitu kita nak cari O. Kalau nak cari O, kita kena darabkan N dengan L. Okay, kita kena darab N dengan L. Jadi N kita adalah 1/10. L kita adalah 20 cm. Jadi ini dalam cm, ini dalam cm. Kita boleh terus darabkan. Jadi kita dapat objek sebenarnya hanya 2 cm. Lebih kecil. Kita cuma lukis 10 kali ganda lebih besar. Okay, jadi itulah dimensi sebenar. Okay, kita tengok nombor 4 pula. Darjah di bawah menunjukkan sebuah kolam yang berbentuk bulatan yang dibina di atas pangsa puri. Seorang arkitek lukis dengan skala 1 cm kepada 1.25 meter. Hitung jejari bagi lukisan. Jadi kita nak cari apa? Kita nak cari L. Okay, kalau nak cari L, kita akan Kalau kita nak cari L, kita akan guna O per N. Okay, tapi dalam case ini, cuba tengok dia punya skala. Okay, 1 cm kepada 1.25 meter. Okay, unit yang tak sama. Jadi, selain daripada guna formula, lagi baik kita guna cara perkadaran. Jadi, kita tahu apa? Maklumat yang kita ada adalah jejari. Okay, kita nak cari jejari lukisan, kita kena banding dengan jejari objek. Okay, jadi jejari asal kita tengok kolam ini 10 meter kan? 10 meter diameter. Kita nak separuhkan dia. Jadi jejari objek adalah 5 meter. Okay, so kita bandingkan dengan skala sahaja. So, ikut skala 1 cm pada lukisan, okay, adalah mewakili 1.25 meter. Jadi kalau 5 meter, kita akan lukis berapa? Kita boleh guna cara perkadaran. 1.25 macam mana dapat 5 kali 4. Jadi kalau sini 1 cm, kita pun kali 4 lah. So kita tahu kalau kita nak lukis jejari itu, kita hanya lukis 4 cm. Siap? Okay, jadi jejari lukisan adalah 4 cm. Okay, ini cara tanpa guna formula, kita terus guna perkadaran. Okay, jadi sekarang kita sudah masuk bahagian melukis. Okay, yang pertama, kita nak lukis objek kepada lukisan dengan guna skala ini. Okay, skala ini. Okay, apa maksud dia? Kita nampak 1/2. Kalau pembilang dia 1, kita terus ambil penyebut dia. 2 ni maksud kita nak lukis 2 kali ganda. Okay. Okay.
Ataupun kalau you nak guna formula pun okey. Okey, lukisan adalah O per N kan. Jadi O adalah 2 unit. Okey, kemudian kita bahagi dengan 1/2. Dapat juga 4. Okey, jadi you nak guna formula ataupun you nak faham idea ini pun boleh. Jadi sekali lagi, kalau kita nampak 1/2 maksudnya kita akan lukis 2 kali ganda. Jadi 2 unit di sini. Okey, 2 kali gandakan dia. Okey, kita akan dapat 4 unit. Ini 2, jadi 4. Okey, untuk garis ini, kita tak payah darab-darab pun. Kenapa? Sebab kita sudah dapat 2 titik. 1 garis, 2 titik, kita sudah boleh lukis. So, sudah siap. Okey, kita tengok yang B pula. Yang kedua, kita nak lukis dengan skala 1/2. Jadi, unit objek bahagi skala. 2 bahagi 2 kita dapat 1. 2 bahagi 2 kita dapat 1. Kemudian sambungkan, kita dapatlah lukisan kita adalah lebih kecil. Separuh daripada asal. Okey, kita tengok B pula. Okey, B. Okey, 1/3. Okey, kita nak cari lukisan kita. So, apa yang kita nak lukis? Kita akan lukis ini. Kita akan lukis ini. Untuk ini, tak payah. Sebab apabila kita, bukan tak payah kira. Nak lukis, tak payah kira. Okay, untuk ini, kita tak payah kira sebab bila kita dapat 2 garis ini, maksudnya kita sudah ada 2 titik ini. So, kita sambungkan sahaja. Okay? Okay, jadi ada beberapa perkara yang kita kena kira. Yang pertama ialah inilah. Okay, ada 6 unit. Kalau saya lukis dengan skala ini, 6 bahagi 3, saya akan dapat berapa? Yang kedua, saya nak kira ini juga. Okay, sebab sebelum saya lukis tapak dia, saya kena kira. Saya kena tinggal berapa kotak. Jadi sini pun 6. 6 saya kena bahagi N, iaitu 3. Kemudian last, sini ada 12 unit, saya kena bahagi dengan 3. Jadi ada 3 benda yang saya kena kira. Okey, dengan bahagi kepada N, iaitu 3. Jadi 6 bahagi 3, sini kalau saya nak lukis, saya akan lukis 2 unit sahaja. Okey, saya kena tinggal berapa kotak untuk lukis tapak dia? 2 unit juga. Kemudian tapak dia daripada 12 unit, setelah bahagi dengan 3, saya akan lukis 4 unit sahaja. Jadi, ini 2 unit. Tinggal 2 unit. Lukis tapak. Kemudian, kita sambung sahaja titik di tepi dia. Itulah lukisan kita. Sekarang kita nak lukis dengan guna N yang berlainan pula. Sama dengan tadi, ada 3 yang kita kena kira. Jadi 6. Saya kena bahagi dengan 3/2. 3/2 ni, nilai dia sama dengan berapa? 1.5 kan? Okey, jadi saya akan bahagikan dengan 1.5. Okey, jadi 6 bahagi 1.5. Okey, saya akan lukis 4 unit. Kemudian saya nak lukis tapak, saya kena tinggal juga 4 unit. Tapak pula daripada 12 unit, sekarang saya telah dikecilkan kepada 8 unit. Jadi 4 unit, tinggal 4 unit, saya lukis tapak dia. Kemudian sambunglah 2 titik di belah kiri dan kanan. Itulah lukisan kita. Untuk nombor 2 pula, muka surat 18. Dia minta kita lukis dengan pada grade yang berbeza. Lukis sajalah. Macam pendidikan seni, ikut kotak. Kotak. Jadi itulah contoh jawapan dia. Kemudian kita nak kira skala yang digunakan. Jadi kita tengok skala yang pertama. Ini adalah lukisan. Kita boleh banding dengan objek. Jadi kita guna cara tadi. L per O 1.5 cm banding dengan 1 cm. Kemudian 1.5 cm kita terus bahagi dengan 1.5 untuk dapat 1. Jadi bawah pun bahagi dengan 1.5. Jadi 1 bahagi 1.5 kita akan dapat 0.6. 0.6 ni lah berapa? Kita boleh tekan
ABC, kita akan dapat sebenarnya N dia adalah 2/3. Kemudian kita tukarkan ini ke dalam bentuk nisbah. Itulah skala kita. Okay, yang mengecilkan pula daripada 1 cm, kita telah kecilkan kepada 0.5. Okay, jadi kita banding lukisan kepada objek 0.5 kepada 1. 0.5 bahagi dirinya supaya kita dapat 1. Jadi 1 cm pun kena bahagi 0.5 untuk dapatkan N. Kita akan dapat 2. Jadi tukarkan skala dalam pecahan kepada nisbah. Kita akan dapat skala kita adalah 1/2. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Buat latihan buku kerja dari muka surat 13 hingga 18. Tak banyak. Okay? Banyak lukis-lukis sahaja. Kemudian hanya snap muka surat 16 untuk disemak. Jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih.